Allah, Allah, Allah. Manalah kita tahu. Makasih, terima kasih. Dia pajak tak habis tu. Makasih. Alhamdulillah masih. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wa ila jami'il arwahil muslimina wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.
Selawat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Tidak ada lafaz yang lebih agung untuk kita rafakkan kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah pun Allah berikan kepada kita. Pagi ini alhamdulillah sehari lagi usia dipanjangkan. Sehari lagi nikmat dicurahkan. Sehari lagi rahmat dibentangkan. Terima kasih wahai Allah. Pemberian Allah kepada kita tanpa putus. Tak pernah terhenti walau satu saat. Andai terhenti maka berakhirlah kehidupan kita. Jadi sebelum kita mula kuliah pagi ni, saya nak tanya ada yang nak kitab tak? Percuma. Waqaf lillahi ta'ala mabik. Mabik meh. Berapa kan? 3. Okey. Ada lagi tak? Alhamdulillah. 3. Wakaf. 2 lagi. Boleh. Ada lagi ada. Alhamdulillah. Ada lagi nak? Nah, ambil. Haji mengaji no. Ada lagi. Kak Yati ada kitab dah. Hidayatul Sibyan. Kak Bila ada kitab dah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ni muka surat 65. Siapa yang baru dapat kitab tu? Kitab Rumi muka surat 65. Sambungan daripada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Ini nak sambung nombor 16. Tak? Ini sambungan nombor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, kita ulang sikit bulan lepas. Nombor 15, dia kata mengerjakan akan suatu yang membatalkan ia akan puasanya. Apa juga perkara yang kita buat di dalam puasa boleh batal, maka macam tu juga. Kalau kita dalam sembahyang, kalau kita buat, batal. Maknanya,
Makan tak boleh. Minum tak boleh. Nah, kentut boleh. Kentut lagi tak boleh. Puasa boleh kentut tak? Puasa boleh. Dia kata sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, kalau hang buat di dalam sembahyang, batal sembahyang. Maknanya, dalam puasa apa lagi tak boleh? Berjimat. Nah, pun tak boleh. Kencing berak, puasa boleh. Puasa boleh. Nah, dia kata, yang batal puasa, maka batallah sembahyang. Kita faham? Yang membatalkan dalam puasa, makan dan minum. Jadi, makan dan minum di dalam solat adalah tidak boleh. Tak boleh sambil nak kulum coklat ke, atau nak gantung teh ais di tepi sembahyang tarawih penat 23 rakaat. Nah, tunduk bangkit. Sambil masuk mai rakaat kedua, dia ambil air dia gantung. Dia sudut, tak lagi dia gantung balik. Ya? Kerana perbuatan tersebut di antara perbuatan yang membatalkan puasa, maka batallah solat. Baik. Hari ini kita masuk yang ke-16. Nah, di antara rukun ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang ke-16 iaitu melebih akan rukun fi'li dengan sengajanya. Dia bagi lebih rukun fi'li. Rukun fi'li ni rukun apa? Rukun perbuatan. Tulislah kat situ fi'li. Nah, fi'li bermaksud perbuatan. Di dalam solat ada 3 rukun. Pertama, rukun qalbi, yakni hati. Kedua, rukun qawli, yakni bacaan dalam solat. Dan yang ketiga, rukun fi'li, yakni perbuatan atau pergerakan dalam solat. Jadi, yang boleh membatalkan solat apabila melakukan rukun fi'li dengan lebih secara sengaja. Dia rasa macam rokok ni sekali. Dalam solat gerhana, rokok 2 kali. Aku ingat nak buat 2 kali jugalah. Tanda hamba yang bersyukur. Hang warak macam mana pun, hang alim macam mana pun, hang abid macam mana pun, di dalam solat fardu dan solat sunat biasa, selain daripada gerhana, rokok sekali, sujud 2 kali. Kalau dia rasa sembahyang tahajud ni, waktu yang paling dekat dengan Allah ketika mana sedang bersujud. Nak sujud 3 kali lah. Nah, sujud pertama, sujud kedua, nak sujud lagi sekali. Sebab apa? Waktu yang paling dekat dengan Allah, yakni ketika sujud. Dia pun pandai-pandaian. Nah, beramal tanpa ilmu, itu gila. Nah, jadi orang gila. Apa dia buat? Dia sujud kali ketiga. Bila masuk sujud kali ketiga, maka hukumnya batal. Baik, di dalam pencerahan pergerakan rukun fi'li ini, kalau sengaja, tetapi jika terlupa, dia tak tahu rupanya dia dah sujud 2 kali, tapi dia rasa macam baru sekali. Dia sujud lagi sekali. Dia sujud lagi sekali. Tak apa, sebab dia terlupa. Tapi, ulama membahaskan tentang macam ni. Kita sujud sekali. Pertama. Kemudian kita duduk antara 2 sujud. Kita sujud lagi sekali. Kepala kita ni, katalah di atas sejadah. Atau hamparan solat kita tu, ada sesuatu. Contoh, pasien. Terkena dari kita. Lepas tu kita terangkat. Bila dah terangkat lagu tu, kita kena bangun terus. Nah, kena bangun terus. Kalau kita letak balik, dia dah jadi 2 kali. Pergerakan tu dah jadi melebihi rukun fi'li. Okey. Kalaulah kita ada pasyak di situ, kita jangan angkat heret kepala. Faham maksud heret? Fahamlah, bukan heret video pun kan? Maksud kita ubah. Jangan, genjak. Jangan sampai terangkat. Daripada tempat sujud kerana dia menjadikan pergerakan sujud. Dah angkat, letak balik. Tak boleh. No? Dia jadi pergerakan rukun fi'li melebihi hukum. Maka itu boleh menyebabkan dianya batal. Ataupun kita dah sujud, dengar orang panggil, terbangkit balik. Pun tak
pun tak boleh. Nah, yang tu walaupun tak sengaja, tapi yang tu dia tahu, pergerakan tu dia sedar. Nah, yang tu maka tidak boleh dan ia menyebabkan batalnya solat. Okey, kalau kita berimam, kita ni tak dengar imam tu bangkit ke tak lagi. Kita ni sujud. Amboi lamanya imam ni sujud. Bangkit ke tak lagi. Kita ni nak mengendap. Angkat sikit kepala. Nak mengendap tu imam. Oh dia tak bangkit lagi. Kita sujud balik. Batal dah. Ada bukan bangkit. Terang mana baru mengendap sikit yang angkat dahi. Mana boleh mengendap kot celah kangkang kan. Kot celah ketiak tak boleh mengendap kan. Nak tengok juga tu imam ni lama sangat sujud. Dia angkat sikit kepala mengendap tengok Tok Imam. Oh tak bangun lagi. Dia kembali sujud. Itu dah pun menyebabkan dia batal. Ni yang dikatakan pergerakan rukun fi'li. Yakni rukun perbuatan melebihi daripada syarat yang ditetapkan. Okey. Itu yang ke-16. Yang ke-17. Berdehem-dehem. Atau tertawa. Atau menangis. Atau berhembus dengan mulut atau dengan hidung jika zahir dua huruf pada sekalian itu. Berdehem-dehem. Ini masalah berdehem. Kadang-kadang kita batuk. Kita batuk, kita selsema. Ada sesuatu direngkung. Balgam. Dipanggil balgam. Sesuatu yang menghalang bacaan. Pada pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jikalau bacaan itu adalah bacaan rukun. Rukun qauli. Apa dia bacaan rukun? Yakni ketika takbiratul ihram. Itu bacaan rukun. Allahu Akbar. Kita tengah-tengah Allah terak engkung. Menyebabkan bacaan kita tak keluar. Boleh. Dia rukun. Kita nak bagi lega engkung. Nak bagi hilang balgam tu. Kalau tidak menyebabkan lafaz rukun qauli kita itu cedera. Jadi kita Allah tetap dia rasa serak. Ulang balik. Allahu Akbar. Apabila kita iringkan dengan berdehem. Tetapi jika bacaan itu adalah bacaan sunat. Sunat hay'ah. Seperti mana kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi kathira. Lepas tu dia main serak. Tak boleh. Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Okey. Tak, dia ada pencerahan. Jangan susah hati. Risau pakai batai habis. Okey. Lepas tu. Kita baca Fatihah. Berlaku. Serak macam tu. Biasanya kalau kita demam sesama ataupun batuk, benda ni dia nanti kacau. Sebab tu dalam Islam dia ajak cara nak bagi hilang balgam. Balgam ni dia akan mengganggu solat kita di dalam rukun qauli. Dia baca Fatihah, dia mai gangguan. Ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh nak kulak. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh berdehem. Dengan syarat bacaan itu adalah bacaan rukun. Kalau sunat. Kalau sunat macam tadi. Macam doa iftitah tadi sunat kan? Kata Imam Syafi'i. Dia kata tak boleh. Dia kata sebab apabila berdehem itu melahirkan dua huruf yang faham didengar. Maksud dia boleh eja. Cuba eja berdehem macam mana? Boleh dieja. Jadi dia kata tak boleh. Maka ijma' ulama. Ni untungnya bila ada khilaf, ada ijma' ulama. Ijma' ulama secara sepakat mengatakan tak mengapa berdehem walaupun pada bacaan-bacaan sunat. Walaupun pada bacaan sunat kerana untuk memperelokkan bacaan. Bukan dia nak habaq dekat orang kata dia duduk semayang. Orang masuk
Suka tengok dia seorang saja yang sunat. Batal. Nah, tetapi dia berdehem kerana untuk memperelokkan bacaan, maka harus tak batal. Itu kena tahu nak tentang berdehem. Tak boleh saja-saja. Lagi satu, bersin. Nah, bersin kalau di luar batasan bunyi. Renggah, sungguh-sungguh punya renggah ni. Kalau nak ikut tak ada lah sampai bunyi lagu tu. Nak? Sampai orang balik sana taman pun boleh dengar. Batal. Batal. Tambah kita perempuan. Memadai. Sebab tu Rasulullah ajak. Untuk kita bersin, kena tutup mulut. Nabi ajak cantik. Beradab saja. Kita kan pakai telekung kan. Angkat telekung tu. Tutup cantik pun bunyi. Tak ada lah dah renggah-renggah sangat. Ni sampai terkejut kawan sebelah. Tengah duk baca. Fatihah pun terkejut. Terketak-ketak dah. Jadi, kalau melebihi had yang sepatutnya hukumnya batal. Agak-agak lah tengah duk semayang kot. Yang renggah-renggah batal. Kerana dia termasuk di antara berdehem. Okey, ataupun batuk. Batuk ni kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, batuklah banyak mana pun. Selagi tak terkencing. Tak boleh tahan. Batuk ni dia sesuatu benda yang kita tak boleh tahan. Kadang kita ni nak jaga. buah dalam 2-3. Tak lagi dia main lagi. Dia macam merenyah-renyah. Dia lengkung tu. Boleh. Batuklah sebanyak mana. Walaupun sampai terhinggut-hinggut badan kan kita batuk. Dia memerlukan sedikit tenaga. Sampai terhanggut-hanggut badan. Itu tak dikira pergerakan 3 kali berturut-turut. Sebab bukan kita saja buat. Lainlah kalau kita saja batuk sambil hanggut lalu tu memang batal. Tapi dia pergerakan tu terjadi dengan sebab kita nak teran batuk. Maka tak mengapa. Walaupun pergerakan hanggut tu jadi 3 kali secara berturut-turut tak membatalkan solat kita tadi. Tetapi kalau batuk itu disertai dengan terkucil sikit, kencing. Kadang-kadang kita ni ada package bersin pun terkelak juga. Maklumlah. Unjab dah loose. Kan umur-umur kita. Kalau zip pun dia terkelak dah kan. Lama dah kot kita guna. Berapa puluh tahun dah kita guna. Kan? Bila mana dia dah tak kuat. Kadang-kadang hak yang kencing tadi pun ada baki lagi. Tetapi, kalaulah kata, dia tu memang penyakit dia batuk kencing. Lah ni musim demam. Musim sesemam. Bila batuk kencing, tak larat dah dia kata. Tak larat nak ulang pergi ambil ayat semayang. Dia punya jaga, baru main rakaat kedua. Dah batuk kencing pergi ambil. Pulang. Kalau macam tu, ianya dianggap sebagai doruri. Musyaqqah. Kesusah payahan dia. Sebab berpenyakit. Waktu ni boleh pakai pampers. Boleh pakai pad. Cuci elok-elok. Bersih. Salin pakai pad baru. Solatlah. Tak lagi kalau dia nak renggah batuk sampai terkencing-kencing pun dah tak apa dah. Kita dianggap seperti mana perempuan istihadah. Orang yang dalam kesakitan. Istihadah ni orang sakit lah. Jadi maka tak apa. Kalau tidak jenuh. Kan banyak cerita. Kita orang perempuan ni kan kalau dah bertelekung pun berapa lai. Bila dah buka selai-selai kemudian nak pergi pula nak basuh balik. Kalau kena kain baju pula. Kena buka kain baju. Buka telekung. Allah banyak ya kerja. Allah Maha Pengasih. Maka ijma' ulama mengatakan tak mengapa. Walaupun batuk itu menghadirkan kencing. Ya, teruskan. Kalau kita dah pakai pampers atau kita pakai pad tu, dia keluar pun teruskan. Nampak macam ada penyakit kita. Macam-macam dah tu. Kata makan ubat batuk bukan tahap guna camca. Guna pakai langgah gitu je.
pun tak mau nak baik lagi kalau bukan dengan izin Allah nak. Amailah ubat batuk cak ibu dan anak ke, cak nenek dengan tok wan ke, pun tak boleh. Pasal apa? Allah Ta'ala tak izinkan lagi nak. Sampai masa minum air sejuk saja pun boleh sembuh nak. Ini semua kerja Allah. Kita ni makan ubat, hati bergantung dengan Allah. Nah, bukan bergantung dengan ubat. Ubat tu hanya pemudah cara. Kata makan ni, makan tu, makan ni, makan tu. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak boleh juga. Nah? Okey, baik. Ataupun dia kata tertawa. Nak tergelak sangat. Waktu semayang lah yang dia terlintas dalam kepala otak dia. Hak tadi punya lawak siang tadi tu. Time semayang tu orang nak gelak ke? Tak nak tergelak pula. Aku nak tergelak sungguh. Sampai dalam sembahyang tadi, kalau sekadar senyum, tak apa. Nah, tapi sampai keluar suara. Dan apabila suara dia keluar tu, orang faham kata dia gelak. Duduk tak duduk. Dah, keluar habis. Tak ada pasal-pasal. Dia kata, dek, aku terkena hak yang tadi punya. Kadang jadi syaitan. Nah. Dia jahat sungguh syaitan ni. Nah. Dia mainlah bisikan-bisikan dalam telinga kita. Nah. Abang macam tu, abang macam ni. Syaitan ni, dia ada beberapa bisikan yang dia akan main bawa kepada kita di dalam solat ataupun di dalam sedar biasa. Dalam keadaan kita biasa. Jika di mana dia hadir, kadang-kadang rasa sedih. Nak teriak dalam semayang. Nah, menangis boleh sekadar mengalirkan air mata tapi jangan sampai berbunyi. Bila berbunyi, itu yang dia kata, berhuruf, berzahir 2 huruf. Orang dengar, boleh lah. Orang tahu dia menangis. Sampai keluar suara. Maka pendapat Imam Syafi'i adalah batal. Okey, kita tengok. Imam Haramain selalu menangis bila baca Al-Quran kan. Di dalam solat. Betul tak? Dia faham. Nangis dia berbunyi tak? Bunyi, kita faham dia menangis tu. Kan? Berhuruf tak? Berhuruf tu. Batal tak? Kita ni mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i dia kata batal. Tapi mazhab Imam Malik, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Hanafi, dia kata jikalau tangisan itu kerana ketakutan apabila membaca ayat menakutkan, ayat Al-Quran yang cerita tentang menakutkan, ayat Al-Quran yang sesuatu menggerunkan, ayat Al-Quran yang cerita sesuatu yang mengharukan, hingga menghadirkan tangisan, tak mengapa. Tapi kalau dia menangis dengan sebab masalah luar, kasut dia kena curi ke? Ya? Duduk terkenal kat kasut dia kena curi ke? Duit dia hilang ke? Dia menangis? Batal. Ni baca ayat Al-Quran. Sampai tak ada nak teriak habis dah. Qul huwallahu ahad. 4 ayat. Tak ada nak menangis. Habis dah. Kemudian baca tapi tak faham. Dah nak teriak pasal apa? Saya mau nampak. Imam Haramain dia menangis bersebar. Walaupun kadang-kadang dia ulang ayat tu, berkali-kali. Berkali-kali dia ulang. Sebab apa? Dia tak boleh nak teruskan. Lagi dia ulang, lagi dia menangis. Lagi dia ulang, lagi dia menangis. Di antara ayat yang dia ulang, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kat situ biasanya kalau Imam Haramain dia akan bawa dia pancing menangis dekat situ. Sebab apa? Menyeru, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang suci. Pasal apa dia menangis? Allah Ta'ala nak panggil masuk surga kot. Pasal apa dia menangis? Dia terharu. Adakah dia ada di dalam bahagian mutmainnah tu? Dia rasa dia tak layak. Maka dia menangis, terharu dengan rahmat Allah Ta'ala yang menjemput. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Baliklah.
Kembalilah. Ila rabbiki. Kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah. Yang meridai engkau dan engkau meridainya. Jadi dia akan ulang dengan tangisan. Dia faham. Kita ni apa pun tak faham. Dengar dia teriak, kita teriak. Kan? Biasanya dulu tu. Kita dengar dia menangis, kita menangis. Kalau dia sedu sedan, kita tak payahlah sedu sedan teruk-teruk. Tak kata apa kot. Cuma terharu bila mendengar tangisan si imam. Tentu dia faham. Nah? Itu tak apa. Kalau saja-saja kita kriau, tak boleh. Nah? Batal. Kemudian dia kata, atau dia kata, berhembus dengan mulut atau dengan hidung. Okey. Hembus dengan mulut. Tengah sembahyang, nampak semut main melata kat atas hidung ni. Hembus semut tu. Tang tu lah nak ronda. Dah? Kita ni rasa nampak. Nampak ni, kan nampak. Tak ada kan batas hidung. Kita pun nak tahan alam je dah. Tak boleh dah. Menghadirkan dua huruf bunyi. Bersuara. Kaih lah. Boleh kan kaih? Ha? Kaih dia lagu tu lah. Lah tu. Nah, jangan hembus. Nah. Bila hembus, boleh membatalkan solat. Ataupun hembus dengan hidung. Okey. Hembus dengan hidung ni kalau ni hingui. Hingui tak apa. Diharuskan. Dengan sebab tak kalah nak biar melenja, nak baca macam mana. Kita boleh lap hidung dengan menggunakan tisu kalau kita ada tisu. Tapi susah juga lah orang perempuan ni. Nak pergi ambil tisu, nak main lap. Dia pergerakan. Kan tak boleh 3 kali berturut-turut. Yang paling mudah kain apa yang ada dekat kita? Telekung lah. Telekung lah. Ni dah duduk meleleh. Takkan nak biar meleleh penuh. Yes, boleh ni? Boleh. Seh sekali. Orang tua kata seh. Seh sekali. Janganlah henggah sungguh-sungguh. Sekadar untuk bagi kita senang membaca. Itu tak apa. Boleh. Menggunakan telekung. Batal tak? Tak batal. Habis hingus lekat di telekung, batal tak? Tak batal. Hingus najis tak? Hingus tak najis. Walaupun warna dia hijau. Dia tak najis. Dia suci. Yang najis, yang keluar daripada 2 lubang. Kubul dan dubur. Kalau keluar daripada 2 lubang hidung, tak apa. Tak mengapa. Jadi, tak apalah biar dia berlemuh sat telekung tu sat lagi pilah basuh. Member sebelah tengok pun tak lalu sampai berselopiang telekung hang punya hingus. Sat lagi pilah buka. Walaupun dia tak najis tapi dia menjijikkan pandangan. Itu kita kena jaga. Islam mengutamakan kebersihan. Okey. Kemudian yang ke-18. Memanjang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Memanjang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Kita kena faham, di dalam solat ni, dia ada 2 rukun. Satu rukun panjang, satu rukun pendek. Dalam solat ni dia ada 2 rukun. Satu dinamakan rukun panjang. Apa dia? Baca Fatihah. Kita berdiri baca Fatihah. Kemudian kita rukuk. Kemudian kita sujud. Kita baca tahiyat. Itu dipanggil rukun panjang. Saya ulang lagi. Rukun panjang apa dia? Itu ketiga qiyam, berdiri. Baca Fatihah, baca doa iftitah, itu rukun panjang. Tulis. Pertama qiyam. Senang faham. Qiyam ni waktu berdiri. Waktu berdiri ketika mana membaca doa iftitah, baca Fatihah dan baca surah. Nak berdiri seminggu pun tak apa. Okey. Perumpamaan. Mana ada orang sembahyang berdiri sampai seminggu nak. Perumpamaan. Kemudian rukuk dinamakan juga rukun panjang. Maknanya boleh kita baca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 10 kali pun boleh. Dan kemudian sujud. Begitu juga sujud.
begitu juga sujud boleh kita panjangkan bacaan ketika sujud, tetapi dengan syarat bukan berimam. Kalau berimam jangan lama-lama. Saya kita akan bincangkan tentang perkara ini. Kemudian ketika mana duduk tahiyat, duduk membaca tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir itu dinamakan rukun panjang. Rukun pendek ada dua. Rukun pendek di dalam solat ada dua. Yakni i'tidal. Apa dia i'tidal? Sami'allahu liman hamidah. Itu i'tidal. Kata Nabi SAW, apabila kamu bersolat secara berjemaah, mendengar kamu imam berkata, Sami'allahu liman hamidah, maka sunat kamu jawab, Rabbana lakal hamd. Atau nak tambah sikit lagi, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kalau kata nak tambah, kalau tak mau tambah pun boleh. Tapi jangan sampai Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, baca Fatihah, batal. Sebab itu rukun pendek. Rukun pendek. Maka memadailah sekadar kita baca Rabbana lakal hamd, ataupun nak tambah sikit lagi, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Boleh. Atau nak tambah sikit lagi, jangan sampai bersamaan dengan bacaan Fatihah. Batal. Sebab i'tidal itu rukun pendek. Kemudian satu lagi rukun pendek, yakni duduk antara dua sujud. Apa yang ada pada antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu anni. Janganlah duk tambah at-tahiyatul mubarakat. Batal. Sebab duduk antara dua sujud itu adalah rukun pendek. Memanjangkan rukun yang pendek, batal solat. Sama ada secara berjemaah ataupun duduk seorang. Okay, baik. Kita sembahyang secara berjemaah, sujud yang panjang. Kalau imam tak bangkit lagi, boleh kita panjangkan. Tapi kalau imam bangun, kita kena hormati imam. Kalau tidak, batal. Batal. Kita dianggap makmum murtad, penderhaka. Walhal waktu tadi, ketika takbiratul ihram, kita dah berikrar di hadapan Allah Azza wa Jalla, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Mai tengah-tengah murtad. Kalih. Ingkar. Pendek kan untuk imam dia baca, baik aku baca panjang-panjang sikit. Kita tengok sakit tengah. Apa dia disebut di sini Yang ke-19 cerita pasal ni. Terkemudian makmum daripada imamnya atau terdahulunya daripadanya dengan dua rukun fi'li. Keduanya dengan ketiadaan uzur. Okey. Lambat sangat. Mungkin imam tu baca Fatihah cepat. Makmum ni tak akan nak hambat dah. Dia baca Fatihah lambat. Dia baru duduk Ar-Rahmanir-Rahim. Imam dah rukuk. Satu rukun panjang. Rukuk kan rukun panjang. Kemudian imam pun Sami'allahu liman hamidah. Dia baru duduk ihdinas siratal mustaqim. Lambatnya hang baca Fatihah. Okey. I'tidal rukun panjang ke rukun pendek? Okey, tak kira. Sebab walaupun dia rukun fi'li tapi dia rukun pendek. Imam turun sujud. Ghairil maghdubi alaihim. Dia baru duduk ghairil maghdubi. Imam turun sujud. Sujud rukun panjang ke rukun pendek? Rukun panjang. Dua kedah. Siap. Rokok dengan sujud. Imam bangkit daripada sujud. Dia tak boleh baca Fatihah. Batal. Semayang dia batal. Bukan kata keluar daripada imam pun tak. Dia batal terus. Dia kena buat semula. Sebab apa? Dia dah ketinggalan dengan sengaja.
Takkanlah baca Fatihah tak habis-habis lagi. No? Tertib lagu mana pun Fatihah ni sebenarnya seminit pun tak sampai tau. Nah, tertib je. Cuba letak jam di sebelah yang saat tu punya. Cuba tengok. Macam mana tertib pun seminit pun tak sampai. Nah, bukanlah susah mana sangat, no. Tapi andai berlaku sedemikian, dia bangkit-bangkit daripada sujud menyebabkan dua rukun fi'li yang panjang berlalu, maka sembahyang orang ni batal. Tapi kalau kata dia masbuk, masbuk ni orang yang masuk terlambat, no? Masuk terlambat. Masuk imam dah ghairil maghdubi alaihim, dia angkat takbiratul ihram. Nah, dia angkat takbiratul ihram, dia terus niat berimam. Imam terus rukuk, dia rukuk. Tak payah baca Fatihah sebab imam dah tanggung Fatihah dia itu tadi. Tapi kalau dia pulun nak berhabis, boleh batal. Boleh batal. Imam tu bangkit daripada rukuk, batal. Jangan pulun. Okey, dia baca lagi sebab dia nak hambat imam tu. Tapi kalau imam tu bangkit daripada rokok, dia dah masbuk. Batal. No? Tak boleh. Dia kira tak dapat. Oi, mau tak mau, sekadar Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia baca Bismillah, imam tu dah rokok. Dia ikut rokok sama. Sebab dia masbuk. Kalau dia angkat takbir dengan imam tu, masalah yang kita bincangkan tadi tu. Dia angkat takbir sama imam. Tapi imam tu baca laju, dia baca lambat. Itu yang dikira dua rukun fi'li yang panjang. Nah, kalau dia masbuk, tak boleh dah. Kalau imam tu bangkit daripada rokok, dia dah terkeluar lah. Habis dah. Nah, melainkan dia kena ikut. Okey, kita tengok permasalahan ni. Kalau orang yang baca lambat, dia baca lambat, padahal dia ikut dengan imam. Imam rokok, dia tak boleh rokok lagi. Sebab bacaan dia panjang. Bukan panjang, lambat. Panjang tak panjang, Fatihah 7 ayat tu juga kan. Tapi oleh kerana lambat dia baca, imam dah rokok, imam bangkit daripada rokok. Dia tak batal lagi walaupun imam bangkit daripada rokok. Sebab dia bukan jemaah masbuk. Dia jemaah yang muafiq dengan imam. Dia tak batal. Tapi kalau hak masbuk dia memang batal lah. Kalau kata muafiq ni, imam bangkit daripada rokok, dia tak batal imam. Tidak kemudian imam sujud, dia tak batal lagi. Jangan sampai imam bangkit daripada sujud. Baru dia batal. Itu perbezaan muafiq dan masbuk. Seandainya imam dah nak sujud dah, dia tak habis lagi baca. Apa perlu dia buat? Putuskan bacaan dia. Maksud putuskan, berhentilah. Berhentilah sebab apa? Sebab imam tadi kalau bangkit daripada sujud, dia batal. Dia waktu ni dia kena rokok. Dia kena rokok. Dia nak pergi duduk sama dengan imam tu tadi. Rokok memadailah baca sekali saja tasbih. Sebab apa? Sebab dia nak bagi duduk sama dengan imam yang dah tertinggal jauh di belakang. Katalah dia baru sampai ghairil maghdubi alaihim, imam tu tak lagi bangkit daripada sujud, putuskan. Henti Fatihah dia sekadar mana yang dia sedang baca. Ini jemaah muafiq. Permasalahan muafiq dan masbuk ni banyak cerita lagi banyak panjang lagi hujah dia insya-Allah. Dan kemudian dia kata lagi mengiktikadkan akan yang fardu itu dengan sunatnya. Mengiktikadkan akan yang fardu itu dengan sunatnya. Sembahyang fardu tapi dia iktikad sunat. Makna dia tukar niat. Tengah duk sembahyang tu. Dia tukar niat. Sembahyang subuh 2 rakaat. Sembahyang subuh 2 rakaat. Aku tak sembahyang sunat qabliyah. Sunat fajar. Apalah. Dia nak buat subuh tu. Kan 2 rakaat juga. Dia tengah duk sembahyang tu. Iktikad. Tak apalah. Aku buat sunat lah yang ni. Batal tu dia tak kira sunat dah. Sunat pun tak pakai, fardu lagi-lagi tak pakai. Batal terus. Sebab dia dah berubah niat.
Macam bulan sudah kita kata dia tak nak batal ke tak mau batal. Kalau bunyi telefon tu aku nak berhenti. Batal. Kalau dia mai bagi salam, kita ni order barang JNT. Dia abang dah dia nak mai dah. JNT ni pun satu penyakit tu. Mak jangan marah lah siapa yang kerja ni. Jangan pergi rumah orang waktu maghrib. Ni dia waktu maghrib lah dia nak mai. Lepas tu dia, minta maaf makcik nak. Minta maaf kalau tak hang. Mari pun ramai maghrib. Hari pun ramai maghrib. Elakkan waktu maghrib orang nak bersolat. Maghrib bukanlah panjang mana pun. Elakkan waktu maghrib. Tapi kita ni hebat tak apalah. Waktu nak habis dah ni. Tunggu tak mai. Tak tunggu mai. Biasanya ni tu. Tak lagi aku tengah semayang. Kalau dia mai aku berhenti. Batal dah semayang dia tu. Batal dah semayang. Dia tukar fiqat. Macam tu lah juga solat fardu dengan solat sunat. Dalam dia buat fardu dia fikir. Tadi tak buat sunat subuh. Rugi tak buat sunat subuh ni. Kata ulama, seperti mana pahala dia macam dapat dunia dan isinya. Tukar lah. Tukar tu batal. Apa pun orang tak dapat. Itu yang kita dekatkan yang fardu itu kepada sunatnya. Okey. Yang ke-21 ni paling besar sekali. Murtad. Murtad. Macam mana tengah duduk sembahyang boleh jadi murtad ni? Adakah orang tengah sembahyang jadi murtad? Ada. Pasal ada. Sebab tu ulama fiqh menggariskan di dalam perkara-perkara yang membatalkan solat. Ketika mana datang bisikan-bisikan daripada hati. Terus ceritalah bisikan dalam hati ataupun lintasan dalam hati. Kita ni sebenarnya umat manusia yang normal, kita ada 5 lintasan tau dalam hati. Nak tulis lah. Bawah ni ada tempat kosong kan? Tak ni. Catik sikit. Kita ada 5 lintasan hati. Sama ada dalam solat ataupun tak solat. Normal. Yang mana dia kata, lintasan hati yang pertama nama dia Al-Hadis. Tulis. H-A-D-I-S. Hadis. Bukan hadis kudusi yang kita duk baca tu. Yang sedang berlaku. Okey, apa dia hadis ni? Al-Hadis ni dia kata, terlintas di hati nak buat baik. Tapi tak buat. Lintas di hati nak buat baik. Tapi tak buat. Tak lagi lepas semayang aku nak bawa duit dan tabung masjid tu. Dia nampak ada tabung. Dia tengah duduk semayang. Alah, tak lagi dia lepas-lepas dia bubur bedak. Tiba-tiba dia turun tak tahu je. Itu lintasan hati. Okey. Waktu ni berlaku murtad ketika mana lintasan hati ni lah. Siapa orang Islam kena semayang? Kalau jadi kafir kan senang. Tak payah duduk semayang teruk-teruk. Tak. Batal solat. Dia lintah je. Hadis tu lintah. Itu yang pertama. Yang kedua, khatir. Khatir syaitan. Ni yang kita boleh jadi murtad ni. Khatir. Ni ijazah Rumi K-H-A-T-I-R. Kalau ijazah Jawi dia, kha alif ta ra. Khatir. Khatir syaitan. Syaitan. Apa dia ni? Bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Kita ni ada khatir syaitan. Yang ni lintasan jahat. Lintasan jahat. Tak lagi lepas sembahyang ni, aku nak turun nak pergi buat sorok kasut dia dulu. Lintasan. Dia tak buat lagi, dia tak buat. Dia baru duduk terlintas di hati dah. Itu lintasan jahat. Inilah, lintasan jahat inilah yang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh murtad. Bila dia mai, duk meranjau, merepek-repek. Nanti hang buat kat aku nanti sembahyang, aku berdoa ke Allah Ta'ala suruh panah hang dengan petiak. Khatir syaitan. Itu disebut sebagai lintasan jahat. Dia kira nak sumpah orang. Hang sembahyang buat apa kalau hang nak sumpah orang? Tak apa aku minta. Doa ke Allah Ta'ala bagi hang mampu cepat. Khatir syaitan.
Kadang-kadang dia mai juga, no? Dia nak geram kat orang, dia nak radar. Sembahyang tengah marah ni. Oh, terbawa-bawa dalam solat dia, teringat-ingat. Ni sampai karang dalam kepala otak ni, aku nak kata lagu ni kat dia. Khatir syaitan. Yang boleh menyebabkan murtad apabila dia meragui. Pasal apa jadi wajib? Kan baik. Jadi orang yang bukan Islam. Dah. Buat leceh sangat macam ni. Nak kena sembahyang macam ni. Habis. Nah, itu. Okey, itu yang kedua. Lintasan yang kedua. Yang ketiga, hadis juga. Hadis nafsi. Hadis nafsi. Tadi hadis saja nombor satu. Nombor dua, khatir syaitan. Yang ketiga, hadis nafsi. Nah, hadis nafsi. Dia cakap dalam hati. Okey. Nak bagi ke tak mau? Nak bagi ke tak mau? Nak bagi ke tak mau? Dia main antara dua. Nak bagi ke tak? Nak bagi ke tak mau? Nak bagi ke tak mau? Orang kutip wakaf ke, derma ke, kita ni ada duit sikit. Tak nak semayang, tak lagi lepas semayang lagi. Dalam semayang ni dia duduk fikir, aku ni adalah RM55. Nak bagi 50 kan nak bagi 5. 50 ke 5. 50 ke 5. Bagus. Kan tak bagus. Nah. Hak yang tadi, hak yang hadis tu, dia main lintasan hati, dia nak buat baik tapi dia tak buat. Dia tak buat. Hak yang ni dia main lintasan hati, dia nak buat baik juga. Tapi berbelah bahagi. Itu bezaan hadis dengan hadis nafsi. Itu beza. Dia nak buat. Dia memang nak buat kan, dia kata sat lagi sat. Nak sembahyang sat, tak lagi sembahyang dia lagi. Tapi dalam sembahyang, contohlah sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia nak kena dahulukan. Orang duk main tabung. Tabung apa? Tabung bencana alam dah. Konon. Saya sembahyang sat. Dia pun sembahyang. Nak bagi berapa? Ada RM55. Kalau aku bagi 50, jahanam tinggal RM5 saja. Bagi RM5 lah. Terfikir pula. Sebenarnya di rumah banyak lagi duit ni. Kalau aku bagi 50, tak rugi tang mana. Kau dah belajar. Dia duduk lagu tu lah. Ini lintas hati. Ada tak dalam perut kita? Awak pula tak ada. Semua yang dicerita ni semua ada. Semua yang tu khatir syaitan tak ada. No? InsyaAllah nah. Tapi hak jahat ada. Cuma tak menjadi murtad. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Okey. Yang keempat. Lintasan hati. Ilham. Ilham ni apa dia? Satu bisikan untuk nak buat baik. Satu bisikan untuk nak buat baik. Apa juga kebaikan yang kita nak buat. Sama ada dalam semayang. Dia selalunya ilham ni dalam semayang lah dia main. No? Aku tak lagi lepas semayang ni aku nak mok lantai. Dalam semayang nampak lantai dia berkertang. Dalam semayang dia nampak sawang dia di kipas. Teruk kipas aku ni. Lepas semayang ni aku nak sapu. Mohon dia tak sapu pun. Tapi ilham kebaikan tu ada. Ilham kebaikan dia tu ada. Dia nak buat. Macam hak yang tadi, yang hadis nafsi ni, dia berbagi dua. Hak yang ni dia memang nak buat. Dia memang nak buat ilham. Ilham nak buat baik. Tak lagi dia tu main sembayang. Nampak dia jalan kaki. Kita naik motor ke, naik kereta ke, tak lagi nak carry dia lah. Tak lagi nak muat dia lah. Itu ilham. Kalau aku muat dia pun bukan nak lebih minyak pun. Macam tu jugalah. Kalau aku tak bawa dia pun macam tu jugalah. Dia minyak aku. Itu ilham. Bisikkan baik dari malaikat. Okey. Ilham. Yang kelima. Ilham mulhim. Ilham mulhim. Jadi sana. Ilham mulhim. M-U-L-H-I-M. Mulhim. Lintasan kebaikan terus terlaksana. Tadi ilham tu dia
Dia duk ingat ya nak buat baik kan. Nak buat ke tak buat, nak buat ke tak buat, nak buat ke tak buat. Tetapi kalau ilham mulhim ni, lintasan kebaikan yang terus terlaksana. Terus buat. Apa dia? Dia keluar-keluar, dia tengok kawan tu duduk berjalan, dia berhenti kereta, mai lah naik dengan dia. Kawan tu pun naik terus. Ilham mulhim. Yang ni memang ajakan dari malaikat. Ajakan daripada malaikat. Jadi makna dia 3 benda ni baik. Satu yang jahat. Khotir syaitan yang paling jahat. Yang dia kata tadi yang ilham saja tu dia kata saya aku nak muat dia. Tengok saya dia tak muat. Aku ni ada kerja nak pergi jabat pos dulu. Dia tentu nak pergi kelin. Walhal tadi tu ada niat nak bawa. Tapi dah tengok-tengok. Ya aku dah kerja. Tak salah muat. Ilham tu dah mat. Ilham kebaikan. Tapi tak terlaksana. Tapi kalau ilham mulhim. Dia main bisikkan lintasan untuk nak buat baik. Dia terus laksanakan. Dia terus laksanakan. Hak yang paling jahat nombor 2 tu lah. Khatir syaitan. Bisikkan jahat. Daripada syaitan dan kuncu-kuncunya. Hak itulah yang paling banyak dalam perut kita. Dalam hati kita. Yang mewaswaskan. Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Yang membisik-bisikkan kejahatan. Yang mewaswaskan di dalam dada manusia. Di dalam hati manusia. Yang inilah. Dia nak main habak. Kawan ni kata kat hang macam ni. Tak lagi hang tak usah bercakap dengan dia. Hang tengok muka dia pun jangan. Tak lagi lepas main jangan salam dengan dia. Ini khatir syaitan. Kita ni nak bersilaturahim. Dia ajak dah siap-siap. Tak usah. Hang maaf pederah balik dulu. Jangan tengok muka dia. Jangan pandang. Hang tengok dia pun kali muka kau lain. Jahatnya. Khatir syaitan. Kita selalu tergoda dengan dia. Dan lintasan inilah kadang-kadang meragui dengan kewujudan Allah Ta'ala. Dengan kerasulan Nabi SAW. Boleh jadi murtad. Di tengah-tengah duduk semayang. Dia main khatir syaitan. Betul ke Allah ni satu saja? Dunia ni punya luah. Nak takbir hujan di langit. Tumbuhan di bumi. Ikan hidupan dalam dasar lautan. Yang hidupan makhluk dalam tanah. Takkanlah satu saja. Demai kata lagu tu. Hukum dia tengah semayang kalau dia fikir lagu tu. Batal. Atau mungkin lintasan. Betul ke Islam ni agama yang benar? Atau mungkin agama Kristian sebab mereka ada Nabi Isa. Habis. Na'udzubillah. Sebab tu pengarang kita berlindung kita dengan Allah daripadanya. Apa dia? Na'udzubillahi min zalik. Kita minta lindung daripada Allah. Daripada mai lintasan. Yang disebut apa? Khatir syaitan tu tadi. Jangan ada di dalam diri kita lintasan sikit pun meragui tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya jatuh murtad. Bila jatuh murtad maka batal segalanya. Kena ulang balik. Ataupun dia tengah semayang dia bayang salib. Dia bayang salib. Atau dia bayang Tuhan yang lain daripada Allah. Maka itu juga boleh jatuh murtad. Yang perkataan melindung kita dengan Allah daripadanya ni doa nak. Doa. Wa na'udzubillahi min zalik. Yang selalu ulama-ulama kata. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta lindung dengan Allah daripada perbuatan yang demikian tu. Apa dia? Yang demikian tu murtad. Wallahu a'lam. Okey, baik. Macam mana kita nak mengelak? Kadang-kadang dia main menghantui kita tu. Kadang-kadang dia main. Istighfar. Walaupun dalam sembahyang. Jangan istighfar secara apa? Istighfar di hati. Istighfar banyak-banyak. Itu yang kata bisikkan syaitan tu. Dia main. Dia ganggu solat kita. Bila dia main tu. Terus kita istighfar. Layan habis. Layan habis. Batal. Buat lagi. Kalau terlayan dia.
Kadang-kadang jadi no. Apabila berlaku sedemikian itu, istighfar 3 kali, kita buat semula. Bersyahadah balik. No? Buat semula. No? Kita tak tahu no. Kadang-kadang kita hanyut ni yang disebut khatir syaitan ni yang paling jahat sekali. Dialah yang akan mengganggu solat kita. Ganggu waktu-waktu biasa pula tu kita kadang duduk dia mereka jahat-jahat nak buat ke orang. Aku kalau jumpa dia aku nak kata macam ni. Aku kalau jumpa dengan dia aku nak bubuh penampak. Biar sampai bertabak gigi-gigi. Khatir syaitan. Berbisiklah dengan kebaikan. 4 lagi hak baik tu. Kalau tak dapat ilham, dapat ilham mulhim. Paling terbaik ilham mulhim tu lah. Okay, ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ada sahabat alam ayah kita tanya. Silakan Kak Jamilah. Kak Ilah nak tanya, masa solat, kalau kita sedu banyak kali, dia batal lah solat? Okey, baik. Terima kasih. Sama. Sedu. Tahu kan sedu? Kalau kecil-kecil dulu, orang tuan-tuan kata tu tak besar lagi. Habis kalau besar lagu ni tak besar. Ni sedu ni sebenarnya satu penyakit lah. Kan? Satu penyakit juga. Ada yang sebab korang ayak. Kan? Jadi kalau kita sedu di dalam solat, sedu yang banyak kali. Kalau sedu tu satu penyakit, tak mengapa. Kalau sedu tu dibuat-buat, maka batal. Macam soalan Kak Jamilah ni, sedu yang hadir. Kadang-kadang dia hadir. Tengah duduk sembahyang. Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan bila sedu tu dia ganggu sungguh. Adakah batas? Tak batas. Walaupun sampai bagi salam, dia tak batas kerana dia hadir tanpa diundang. Tapi seandainya, ini kata Imam Ghazali, dia mengganggu bacaan-bacaan kita, rukun-rukun qauli kita, dan sedu tu boleh dihilangkan dengan cara minum air, berhenti. Berhenti, minum sat dulu. Minum sat dulu. Kalau budak-budak dalam pantang, mak-mak nanti koyak tisu. Habis tu orang kita takkan nak buat tisu tanah kot. Tapi kita nak sujud kan? Ada juga. Dia tengok anak dia, mak mentua dia buat lagu tu, ayah si bapak pun bubuk. Tapi kalau nak sembahyang, kita tak boleh lah. Tak di sini lah sebab kita nak sujud. Dia terpalam. Jadi, seandainya dia mengganggu solat kita, serta mencacatkan bacaan rukun qauli kita, dan ianya boleh dihilangkan sebab dia bukan penyakit biasa. Sebaliknya dia penyakit yang mendatang. Dia baru main. Berhenti dulu, minum air. Sebab dia akan mencacatkan dari segi bacaan. Tapi kalau kita dah memang suka sedu, memang penyakit kadang-kadang dia memang sentiasa tersedu, tak mengapa. Kalau itu adalah penyakit dia. Kak Jamilah. Kadang-kadang je Ustazah, kadang-kadang. Kadang-kadang dia bukan penyakit. Berhenti minum air dulu. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ya. Khatir syaitan. Solat tu memang batal. Dia pun ada perkara yang membatalkan solat, murtad. Bila berlaku lintasan tu memang itu murtad. Bila murtad, dia kata istighfar, mengucap lain, dan buat solat semula. Ya. Ya. Okey. Okey, baik. Kita tengah semayang.
Katalah rakaat kedua, dia ada 4 rakaat, rakaat kedua. Berlaku lintasan tu, automatik, batal dah semayang. Kena berhenti. Jangan pergi duduk dah tahiyat akhir. Tak boleh dah. Semayang dia dah batal. Ha? Ha. Jadi kalau dia duduk tahiyat akhir, maknanya dia nak terus juga. Sedangkan solat dia dah batal. Dengan sebab lintasan khatir syaitan tu tadi. Jadi, dia berhenti serta-merta beristighfar, bersyahadah, buat semula. Dah? Ya, sama-sama. Wudu tak batal. Wudu tak batal. Tahu? Tapi seelok mungkin kalau dia berwudu lah. Tapi wudu tak batal. Apa dia? Kita menguap. Okey. Menguap ketika takbiratul ihram. Seandainya kita menguap itu mengubah sebutan. Takbiratul ihram ni Allahu Akbaran. Itu yang takbiratul ihram nah. Ya Allah. Batal. Sebab dia beriringan dengan menguap menyebabkan kalimah takbiratul ihram itu cacat. Dah? Maka batal. Menguap dulu. Betul koyok mulut-mulut pun tak apa. Tak lagi, takat lain. Dah? Takat lain. Yang tu kena jaga muqaddimah dia. Tu lintasan tu. Kan? Itu lintasan ni lah. Lintasan. Okey. Kita tengah semayang. Main budak-budak biasalah. Ujian. Ujian dekat tok-tok yang tak apa nak ke iman ni kan. Dia lari kadang dia ronda macam dia melawak barisan tu. Satu. Kita ni, hati dia tengok. Anak siapa lah tak kerti nak jaga ni. Tak lagi dia main kacau, dia selok tekung orang tu. Dia main lah lintasan. Tak lagi aku nak getu dia. Dia tak batal lah. Dia tak batal. Solat tak batal. Itu lintasan. Tak lagi lepas ni aku nak getu dia. Itu lintasan jahat tu. Tapi lah budak-budak tak tahu apa. Ingat balik apa? Lintasan nak baik. Al-Hadis Nafsi. Apa dia? Lintasan baik lah. Rasulullah dulu semayang. Hasan Hussein duduk atas belakang pun. No? Rasulullah sujud. Duduk. Dua-dua beradik sekali naik di atas belakang Rasulullah. Dia tak bangun daripada sujud. Lama sujud dia. Sampailah Sayyidah Fatimah ambil angkat anak tu. Kalau kita awak lah ni bubuh nampak dah. Rasulullah tak buat. Malahan baginda tak bangun pun. Kalau bangun dia bimbang jatuh di atas belakang dia kedua-dua. Pasangan kesayangan dia tu. Ini hadisun nafsi tikak lah. Nabi dia bersifat penyayang. Kita kadang-kadang semayang duduk tahiyat, cucu main bertenggek duduk atas riba tu. Dia kadang-kadang dia nak main jari kita nak angkat tu. Hak tu tak sahabat niat dia gitu cucu tu. Terbanciklah hamba Allah tu. Khatir nafs. Khatir. Allah Alam. Assalamualaikum Tazah. Okey. Saya nak bertanya. Sekiranya semayang dekat berjemaah lah. Tiba-tiba dia terlintas hati. Terlupa nak baca niat masuk masjid kan. Itikaf dalam masjid. Okey, Saknah hak yang sahabat alamatnya Saknah kita ada di sini. Okey. Kak Simah tanya, waktu tengah semayang dah, tiba-tiba menguap. Okey. Bacaan. Okey. Baik, kita tengah baca Fatihah. Maliki yaumiddin dia menguap. Maliki yaumiddin dia menguap. Jadi berlaku pertambahan huruf pada bacaan. Dia tak membatalkan solat tapi kena ulang balik. Ambil balik ayat tu. Perelokkan semula. Dah ambil Maliki yaumiddin. Tak mana yang kita menguap tu. Unduk balik sikit. Unduk balik sikit. Sebab tu cerita bab menguap dalam sembahyang ni pun Rasulullah ajak gigit lidah waktu nak menguap.
Mana dia tak bagi kita menguap. Menguap ni dari syaitan. Tanda perut kita tak elok. Nah, syaitan terlampau banyak dalam perut kita, ia akan menghadirkan menguap. Rasulullah ajar, kalau nak menguap dalam sembahyang, gigit lidah. Gigit lidah tak kata apa terus. Okey. Okey, silakan sahabat Alamaya, silakan. Assalamualaikum Tazah, saya nak tanya Kak, sekiranya masa semayang berjemaah di masjid, lepas tu tiba-tiba dia terlintas kata terlupa nak baca niat itikaf, boleh ke? Okey. Dia semayang berjemaah di dalam masjid, masuk semayang, tapi dia terlupa nak niat i'tikaf. Dia tak apa. Tak menjadi kemudaratan, tapi rugi. Orang yang masuk masjid, tak niat i'tikaf, rugi. Sebab apa? Setiap saat yang berdetik, Allah Ta'ala catat pahala. Walaupun kita masuk tak kata apa-apa. Masuk nak pergi tidur saja. Tapi oleh kerana kita berniat i'tikaf, setiap detik yang berlalu dicatat pahala. Tu untungnya orang yang masuk masjid ni. Dalam pijak-pijak masjid dia tahu nawaitul i'tikaf. Hazal masjid di sunnatan lillahi ta'ala. Itu sempurnalah. Saja aku i'tikaf kerana Allah Ta'ala pun boleh. Masuk habis. Kemudian setiap langkah dia, setiap saat yang berlalu dalam hidup dia dicatat pahala. Sampai bila? Sampai dia keluar. Tapi kalau terlupa, tak menjadi kemudaratan, namun berlalulah masa dia itu kosong. Tak adalah pahala i'tikaf. Boleh masuk tanpa i'tikaf boleh, tapi rugilah. Itu saja. Tapi kalau dia tak boleh lah niat dalam solat tu. Waktu ketika solat. Dalam ketika solat tak boleh niat i'tikaf. Tunggu sekali lepas bagi salam tu dia. Okey, terima kasih Ustazah. Okey. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Saknah. Ya. Okey. Kita membaca sesuatu yang di luar perkataan waktu sembahyang. Kita menguap. Biasanya kita akan baca, kalau bersin kita baca Alhamdulillah. Kalau menguap kita baca A'udzubillah. Biasanya. Seandainya dalam solat, kita menguap. Terkeluar bacaan tu. Bukan sengaja, tak mengapa. Tapi kalau kita nak baca, batal. Sebab kita dah selang sedih. Sedangkan tu tengah duk solat, tengah duk baca Fatihah. Bila ni kita terkata perkata. Boleh kita baca dalam hati. Boleh. Tu boleh kata. Kalau kita bersin kan, kita baca Alhamdulillah kan. Sedangkan kita tengah baca surah Fatihah tu, kita boleh baca dalam hati. Alhamdulillah. Jawab. Kalau terkeluar tak sengaja tak mengapa. Tanpa sengaja tak mengapa. Baik, satu lagi sahabat Alamaya. Assalamualaikum Ustazah. Kak Nurul nak tanya, kadang-kadang kan benda ni sunat je kan dalam solat, tapi kadang kita terlupa, kita tak buat, kita sayang. Kita dah angkat takbir semua, dah baca Fatihah, baru terlintas tak baca doa iftitah. Yang patah balik baca doa iftitah, baca balik Fatihah, boleh ke? Okey, baik. Kita semayang, kita terlupa baca doa iftitah. Kita terus baca Fatihah. Dah habis baca Fatihah, kita teringat, tadi tak baca iftitah. Kita patah balik. Apa hukum dia? Batal. Batal. Kita patah balik kepada bukan rukun. Sunat. Tapi kalau rukun, memang kena patah balik. Tapi kalau kita patah balik kepada yang sunat, batal. Sedangkan kalau tak baca, tak mencacatkan solat. Maka, teruskan solat. Tapi kalau kita patah balik, baca balik doa iftitah, kemudian baca Fatihah balik, batal. Berulangnya rukun-rukun qauli. Tak boleh
Jadi solat tu batal tapi saya tak tahu, saya teruskan. Makna dia saya dah tertinggal lah solat tu, kena khadar lah Ustazah. Ya, ya, ya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ya, Jadi tak boleh buat dah. Kak lupa. No, kita tak tahu. Alhamdulillah. Nah, bila tak tahu kita bertanya, no? Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Kan udah di Selangor ni Ustazah. Oh, jauh tu, no? Ziarah mak. Fi amanillah, kirim salam dekat mak. InsyaAllah. Okay, habis nak? Habis nak? Masalah fiqh memang banyak, no? Memang banyak masalah fiqh. Ada yang nak tanya tapi tak tahu nak tanya apa, kan? Ya. Okey. Okey. Boleh. Boleh. Tak payah celik dengan telekung. Kan tadi masalah saya kata, apabila tak ada kain. Kalau memang dah ada spare dah. Di tangan kita tu ada kain tuala kan. Boleh kita lap dengan tu. Tapi bayangkan, kita pakai telekung, bila telekung kita tu labuh. Kita nak bawa keluar kain tuala tu. Nak kena lambung kita punya telekung tu. Bimbang pergerakan berlaku 3 kali berturut-turut. Boleh batal. Kan sementara nak bawa keluar kain tuala. Aman. Sedangkan dia nak, kalau kata pergerakan ni, kalau kita buat dengan telekung, satu, habis. Tapi kalau dia duduk dalam ni, kita nak bawa keluar kain tuala daripada sini. Nak merumit keluar ni. Nak merumit keluar. Bimbang. Berlaku pergerakan 3 kali berturut-turut, batal solat. Yang tu kita kena jaga, no? InsyaAllah, nah. Sama-samalah kita memperbetulkan amalan kita, nah. Yang baik itu dari Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik. وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih Zaza. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih juga. Terima kasih semua Pak sahabat. Kak Mila, Bye. Maria, Dok Manti, Kak Lima. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Nak dulu. Baik, itu